Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita teruskan kuliah kita yang berikutnya dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dalam perkara yang ke-17, ya. Halaman berapa? 26. Halaman 26, ya, atau halaman 43 bagi yang menggunakan buku seperti ini, ya. Baik, perkara yang ke-17, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beriman dengan timbangan pada hari kiamat, kebaikan dan keburukan ditimbang pada timbangan tersebut yang mempunyai 2 daun dan 1 lisan. Ya, saya ulang, beriman dengan timbangan pada hari kiamat, kebaikan dan keburukan ditimbang pada timbangan tersebut yang mempunyai 2 daun dan 1 lisan. Kita lihat Imam Al-Barbahari masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah, tentang perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya, ya. Dan kalau kita lihat perkara yang ke-17 ini, dia lebih khusus berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang hari akhirat kelak, di mana kita perlu beriman tentang adanya timbangan, ya. Ada penimbang, ya, yang akan menimbang amalan kita di akhirat kelak, di mana, ya, penimbang ini akan menimbang kebaikan dan keburukan manusia itu, ya. Dan timbangan itu bagaimana bentuknya? Dia ada 2 daun, 2 tempat untuk nak timbang, dan 1 lisan, mana dia boleh bercakap, ha? Jadi ini adalah perkara yang kita perlu atau wajib beriman dengannya. Kita lihat Imam Al-Barbahari, dia kata apa? Beriman dengan mizan. Mizan itu perkataan Arabnya, iaitu timbangan pada hari kiamat. Kita lihat hari kiamat, dia ada beberapa nama yang diberikan, ya. Yang pertama hari kiamat lah. Apa artinya hari kiamat? Kiamat maknanya daripada qiyamah. Kiamat itu dah perkataan bahasa Arabnya, maknanya qamah, ya, hari kebangkitan, merujuk kepada manusia bangkit daripada kubur mereka. Ada juga nama Yaumul Fasl, ya, hari pemutusan, diputuskan antara yang baik dan yang buruk. Atau Yaumun Nusyur, ya, satu juga nama yang maksud dia lebih kurang sama, hari kebangkitan juga. Yaumut Talaq, hari pertemuan, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumut Tanad, hari panggilan, di mana manusia akan dipanggil satu persatu, ya, untuk dihisab. Dan boleh juga kita tulis, ya, antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari hisab. Apa hisab? Maknanya hari perhitungan, ya. Bahkan kalau kita lihat, perhitungan itu menjadi perkara yang paling besar, yang paling penting, yang paling berat yang akan dilalui oleh seorang manusia itu di hari akhirat kelak, di mana amalan baik dan buruknya itu akan dihisab, akan dikira. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-202, Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat penghitungannya. Amat cepat penghitungannya. Dihitung amalan itu, baik atau buruk, sangat cepat. Ya, berbeza dengan manusia. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-62, Allah berfirman, wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah secepat-cepat penghitung, ya. Allah lah yang secepat-cepat penghitung.
Dan disebutkan ya di dalam Al-Quran, ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang menerima buku amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah di dalam ayat surah Al-Insyiqaq ini, ya, ayat yang ke-8, maksudnya dijelaskan dalam sebuah hadis, dia dihisab dengan cara yang mudah, iaitu dengan cara hanya dipertontonkan sahaja amalan kebaikan dia sahaja. Sebab apa? Dia tergolong di kalangan mereka yang menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Dan tangan kanan ini hanya orang beriman sahaja yang akan menerima bukunya dengan tangan kanan. Adapun orang kafir, ya, orang yang tidak beriman, orang yang syirik, menyekutukan Allah, mereka akan menerima buku amalan mereka dengan tangan kiri, atau dengan tangan kiri tetapi dengan menoleh ke belakang, kerana teramat malu, teramat takut untuk nak menerima buku amalan keburukannya itu. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, man nuqisha al-hisab udzib, barang siapa yang dihitung ataupun barang siapa yang disoalkan amalan-amalannya, dia akan disiksa. Barang siapa yang dipersoalkan amalan-amalannya, dia akan disiksa. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Siapa yang dia perlu menjawab amalan-amalan dia tu. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa tak buat macam tu? Kenapa buat begini? Kenapa buat begitu? Itu maksud dia. Dia akan tersiksa, dia akan disiksa. Ya. Kenapa? Kerana dia perlu clarify, dia perlu menjelaskan kenapa perbuatan-perbuatan itu dibuat. Dan ini jelas menjurus kepada apa? Amalan-amalan dosa. Ya. Kerana ada pun amalan-amalan kebaikan, tentu sahaja dia tidak akan dipersoalkan, kerana dia amalan baik. Yang perlu kepada penjelasan, yang perlu kepada memberi clarification tadi itu, ini adalah perbuatan-perbuatan dosa. Maka kalau sekiranya dia ada dia punya sebab dia, ada keuzuran dia, ada dia punya darurat dia, keperluan untuk dia melakukan, maka dia akan terlepas. Tetapi jika tidak ada alasan, tidak ada keuzuran, mereka inilah yang akan terkena siksaannya. Di antara permasalahan tentang timbangan amalan di hari akhirat adalah, adakah orang kafir mereka juga akan ditimbang amalan mereka? Adakah orang kafir akan ditimbang amalan mereka? Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya, Ibn Taymiyah, dia melihat bahawa orang kafir tidak akan ditimbang amalan mereka. Kerana Ibn Taymiyah melihat bahawa jawapan dia mudah. Kerana orang kafir ni tak ada benda yang nak timbang pun. Kerana amalan mereka semua dosa. Ya, tidak ada kebaikan untuk nak ditimbang, untuk nak dilihat mana yang lebih berat. Bila kata timbang, maknanya nak tengok mana yang lebih berat, baik atau buruk. Kan? Jadi orang kafir ni dia memang buruk-buruk belaka. Ya, tak ada harapan untuk kebaikan dia mengatasi keburukan dia. Kerana perbuatan kufur dia, perbuatan syirik tu sudah memberatkan keburukan dia. Dan kebaikan apa juga yang dibuat tidak mampu untuk nak melambungkan keburukan itu, ya, pada daun timbangan itu. Tetapi kalau kita lihat nas-nas Al-Quran, ya, secara khasnya, ia menunjukkan bahawa orang kafir juga akan ditimbang amalan mereka. Ya, seperti mana dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke
102 sehingga ke 104, ya, di mana Allah berfirman, maka faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangannya, yakni amalan kebaikannya, maka merekalah orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum, dan barang siapa yang timbangan amalan baiknya ringan, maknanya yang berat tu dosa, maka merekalah yang rugi. Fi jahannam khalidun, dan mereka akan berkekalan di dalam neraka Jahannam. Kita lihat, kalau siapa yang berkekalan di dalam neraka Jahannam, ya, kita akan dapati bahawa tidak lain dan tidak bukan orang kafir dan orang musyrikin. Mereka ni je yang akan berkekalan di dalam api neraka, ya, na'udzubillah. Baik. Apabila disebut tentang mizan atau timbangan, apa yang pasti kita kata keadaan bentuknya yang sebenar hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk dia? Adakah dia bentuk dalam bentuk dacing, ya, bentuk timbangan macam kat pasar tu ke, dia letak besi kat sini, sayur-sayur kat sini dia letak besi, kalau siapa yang pernah nampak yang dulu-dulu punya, ya. Adakah bagaimana bentuknya? Kita kata hanya Allah sahaja yang mengetahui rupa bentuknya yang sebenar. Tetapi apa yang pasti, ia adalah timbangan yang sangat tepat, sangat jitu. Dia tidak akan tertambah atau terkurang, ya, amalan seseorang itu. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47, Allah berfirman, dan kami letakkan neraca timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada sesiapa yang akan teraniaya sedikit pun, dan jika ia seberat biji sawi sekalipun, kami akan datangkan kepadanya, yakni untuk ditimbang dan dihitung. Ada perbincangan di kalangan para ulama tentang berapa bilangan timbangan ini di hari akhirat kelak. Adakah dia satu timbangan ataupun berbilang-bilang timbangan, ya? Maka ada pendapat yang mengatakan bahawa setiap seorang dia ada timbangan dia, ya, maknanya timbangan itu dengan sebanyak jumlah manusia semua ni lah. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahawa setiap bentuk amalan ada timbangan dia, maknanya lebih banyak lagi. Maknanya amalan hati satu timbangan, ya, amalan kata-kata satu timbangan, amalan anggota satu lagi timbangan, ya. Maknanya nak kata seorang tu akhirnya ada 3 timbangan, ya. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa timbangan itu hanya satu sahaja untuk semua manusia ni, hanya satu sahaja. Ini pendapat Imam Ibn Hajar dalam kitab syarahnya, iaitu Fathul Bari buat Sahih Bukhari. Tetapi kita melihat ini barangkali sebab utama mengapa Imam Al-Barbahari menyebutkan perkara yang ke-17 ni dalam kitab ni, iaitu ahli kalam mereka menafikan tentang adanya timbangan ini, ya. Mereka mengatakan bahawa timbangan ini, penimbang ini tak wujud di akhirat kelak, ya. Sebaliknya, apa yang dimaksudkan dengan timbangan mizan dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis, ya, sebenarnya ia merujuk kepada maksud keadilan sahaja. Baik, kenapa ahli kalam, golongan Mu'tazilah, ya, golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, ya, dan golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, kenapa mereka menafikan tentang mizan penimbang ini? Ya. Kenapa? Siapa yang tahu?
Jawapan ni mudah je. Kenapa ditakwil? Mereka takwil, mengatakan bahawa timbangan tu bukan timbangan, bukan neraca, tetapi dia adalah simbolik kepada keadilan. Nak mengatakan bahawa Allah adil di dalam nak menghitung amalan kebaikan dan keburukan manusia ni. Cuma bagaimana Allah hitunglah. Tetapi bukan dengan timbangan macam ni. Allah tak perlu kepada timbangan ni, ya. Jadi akhirnya mereka menafikan timbangan ni sebab apa? Mudah je. Punya akal. Mereka kata, bagaimana amalan nak ditimbang? Cuba cerita sikit. Nak timbang buah, pisang, apple boleh lah. Cuma nak timbang amalan. Amalan niat kita. Amalan kata-kata. Kita ucap la ilaha illallah. Berapa pahala? 10 pahala, 100 pahala. Macam mana nak timbang tu? Ana tak faham lah. Jadi ana takwil. Senang je, ya. Tetapi jelas bahawa ini semua penyimpangan, ya, daripada nas-nas yang cukup jelas di dalam hal ini. Antaranya seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, 2 kalimah yang ringan di lidah tetapi berat di atas timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Apa dia 2 kalimah itu? Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Kita lihat Nabi kata apa? Ringan di lidah tetapi berat di atas timbangan. Sedangkan ni adalah ucapan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Ni ucapan yang tak boleh dilihat, tak boleh nak diukur, tak boleh nak dinilai berat dia. Tapi Rasulullah kata apa? Berat di atas, ya, timbangan. Maka akhirnya kalau kita lihat gaya pemikiran ahli kalam, golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah secara khasnya, ya, pemikiran seperti ini sebenarnya sangat bahaya. Kerana akhirnya dengan mudah sahaja perkara-perkara yang disebut dalam agama boleh ditolak dengan sewenang-wenangnya, dengan hujah akal semata-mata. Maka akhirnya orang itu boleh tolak tentang adanya titian sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Dalam hadis kata apa? Dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, mata pedang. Maka mereka akan kata, ana tak faham lah, tak boleh terbayang lah. Tak, titian sirat ni tak ada. Sebaliknya titian sirat ni maknanya apa? Kebenaran. Macam-macam lah takwil, ya. Syurga dan neraka dengan mudah boleh ditolak. Ada sesiapa boleh bayang syurga dan neraka? Hadis pun kata tak boleh bayang, tak pernah didengar, tak pernah dilihat, bahkan tak pernah terlintas dalam hati. Tak pernah, tak boleh dibayang. Jadi mengikut gaya pemikiran ahli kalam boleh ditolak sahaja. Mereka tak ada sampai macam tu, ya. Tapi kalau ikut kaedah mereka tu, boleh ditolak sahaja syurga dan neraka itu dengan kata apa? Syurga dan neraka ni, tuan-tuan, bukan untuk kita masuk, tetapi ia adalah simbolik. Sekali lagi, simbolik kepada kebahagiaan jiwa kita atau kesengsaraannya. Maka jiwa yang bahagia itulah syurga, jiwa yang sengsara itulah neraka. Badan kita ni takkan masuk. Mana badan masuk syurga? Macam mana pula, tuan-tuan? Tuan-tuan kalau dah mati, dah tukar habu, dah tukar jadi debu, macam mana nak masuk syurga? Hujah akal batil sebatil-batilnya. Maka dinafikan adanya malaikat, dinafikan tentang jin, syaitan, dengan mudah boleh dinafikan. Kenapa? Sebab tak nampak. Sebab apa? Tak boleh dibayang oleh akal. Ada tuan-tuan pernah jumpa malaikat?
Syaitan ifrit tu mungkin ada lah, ada macam-macam, ada pocong, ada hantu, apa entah, ya. Tapi jangan terkejut, memang ada yang menafikan. Ada di kalangan pemikiran-pemikiran, ya, puak-puak, kumpulan-kumpulan yang menafikan malaikat dan syaitan. Maka akhirnya mereka takwil dengan mengatakan bahawa malaikat itu adalah apa? Apa dia panggil dia? Ada siapa yang tahu yin yang dalam orang Cina? Yin yang tu simbol apa? Balance. Baik buruk. Baik buruk apa? Evil apa? Power. Malaikat itu adalah ibarat kekuatan ke apa? Kekuatan yang baik. Kalau siapa tiba-tiba terdorong untuk nak buat kebaikan, itu hasil daripada malaikat. Tetapi malaikat itu adalah ibarat apa? Dorongan yang baik. Adapun syaitan, dia adalah evil power, kekuatan jahat dalam alam ni. Dalam alam ni ada dua kekuatan, kekuatan baik dan kekuatan buruk. Itulah malaikat dan syaitan. Peninglah berfalsafah macam tu, ya. Baik. Juga adanya perbincangan di kalangan para ulama tentang apakah yang akan dihitung, apa yang akan ditimbang di atas timbangan itu. Ada 3 pendapat, ya. Bila kita sebut pendapat ini, pendapat di kalangan ulama muktabar yang diakui. Adapun perbincangan tentang ahli kalam tadi, itu nonsense. Itu perbincangan batil, ya, yang tidak ada nilainya. Jadi ulama ada 3 pendapat tentang apakah yang akan ditimbang, ya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahawa yang akan ditimbang di atas timbangan itu adalah, ya, amalan itu sendiri. Jadi amalan itu, kalau kita hari ini, kita tak boleh nampak amalan tu. Amalan ni adalah satu, ada, nak panggil apa? Ini adalah satu benda maknawi, bukan satu hakiki. Bila orang tu buat baik, orang tu berzikir, dia baca Al-Quran, dia dapat pahala. Tapi pahala tu adalah, dia adalah satu benda yang maknawi, ya, satu yang tidak boleh dilihat. Tetapi di akhirat kelak, ia akan dapat ditimbang. Seperti mana dalam hadis, ya, subhanallah wa bihamdih tadi, subhanallah al-azim, ya. Ia adalah ucapan, ya, tapi ia akan ditimbang. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahawa yang akan ditimbang itu adalah manusia itu sendiri, ya. Seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih, ya, di mana Nabi bersabda, di akhirat akan dibawa seorang lelaki yang berisi, ya, tetapi ternyata beratnya di sisi Allah tak sama pun dengan, tak dapat nak menandingi berat sayap nyamuk. Tak dapat nak menandingi berat sayap nyamuk pun. Lihat, ya, badan diberisi, tapi apabila ditimbang, ternyata tak padan pun dengan berat sayap nyamuk. Tapi nak dikata yang ditimbang itu adalah orang itu sendiri. Iaitu pendapat yang kedua. Begitu juga dengan seperti mana dalam sebuah kisah di mana ada para sahabat mentertawakan betis Abdullah bin Mas'ud kerana kurus kedingnya, ya. Sahabat-sahabat dulu semua, ya, kurus-kurus, ya. Jadi ada yang mentertawakan bila dia punya kain itu ternaik sikit, nampaklah kurus betis dia tu, ya. Tetapi Nabi menjelaskan bahawa, ya, apa yang kamu tertawakan ini di akhirat, ya, dia lebih berat daripada bukit Uhud.
Kita lihat yang ditimbang itu adalah orang itu sendiri. Ya, ini dalil bagi pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang terakhir, pendapat yang mengatakan bahawa yang akan ditimbang di hari akhirat kelak adalah buku-buku amalan kita. Itu yang akan ditimbang, bukan amalannya sendiri, bukan orangnya, tetapi yang akan ditimbang adalah buku amalan. Seperti mana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Tirmizi, hadis yang diistilahkan, dinamakan sebagai hadis kad, hadis al-biqaqah, hadis kad. Siapa tahu hadis kad? Kad panggil apa? Kad lah. Ya, flash card, business card. Tu di mana Nabi SAW menyebutkan tentang akan dibawa seorang lelaki daripada umatku, lalu dia dihadapkan di hadapan manusia semua, lalu dipertontonkan, dipersembahkan di hadapannya 99 sijil, file amalan dia, yang mana setiap sijil itu sejauh mata memandang. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, adakah engkau mengingkari mana-mana sijil ni, mana-mana kertas daripada file ni? 99 sijil ni semua dosa-dosa. Ya. Maka dikatakan, adakah kau nak mengingkari, kau nak challenge mana-mana daripada kertas dalam sijil ni? Ya. Adakah engkau telah dizalimi oleh penulis-penulisku yang amanah? Maka lelaki itu berkata, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Lalu dikatakan kepadanya, adakah engkau mempunyai keuzuran untuk kenapa engkau buat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ini yang sejauh mata memandang ni? Ya. Maka dia pun menjawab, la ya Rabb, aku tak ada apa juga alasan yang nak diberikan. Maka ternyata Allah mengatakan, bala, ya, engkau ada. Innalaka indana hasanah, engkau ada satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma al-yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Maksudnya engkau tidak akan dizalimi. Lalu dikeluarkan buat orang itu sebuah kad. Sebuah kad. Maksudnya satu kertas je lah, berbanding dengan 99 sijil. Setiap sijil tadi seluas sejauh mata mandang. Yang mana tertera di atas kad itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Maka diperintahkan supaya kad itu ditimbang, dilihat, ditimbang beratnya. Dalam riwayat, si lelaki itu dia memperlekehkan, dia ragu. Ni ada 99 sijil ni, yang ada satu kad je ni. Ini tak boleh buat apa. Ini bukan satu yang nak menggembirakan sangat. Ya. Maka apabila diletakkan kad itu di atas neraca timbangan, ya, ternyata kad itu berat dan melambung ke 99 sijil-sijil itu. Maknanya ringan, terlambung semuanya. Ya. Ini kerana, ya, tidak ada apa-apa yang dapat menandingi ucapan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjaga akidah, untuk kita menjaga tauhid kita, ya. Kita jaga daripada ia tergelincir. Ya. Jangan kita lupa bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bererti bahawa kita mengucapkannya saja. Ya. Sebaliknya, ucapan ini ada syarat-syarat
dan ada rukun-rukun, bahkan ada pembatal-pembatal yang boleh merosakkannya, yang mana barangkali tanpa kita sedar. Ini yang betapa pentingnya untuk kita mendalami akidah, untuk kita mempelajari tauhid. Dalam masa yang sama kita perlu juga mengetahui perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid kita, ya, boleh merosakkan ikhlas kita, ya, dan juga boleh merosakkan ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, saya ingat sampai di situlah, ya, perbincangan tentang perkara yang ke-17 ni. Kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah kita. Of the few things yang badan timbang, yang kad timbang, yang paling, yang mana yang paling rajih, yang mana yang paling kuat? Kalau kita lihat semua pendapat tu ada dia punya dalil dia. Yang rajihnya adalah tunggu dan lihat. Ini dalam hal ni memang, kalau kita nak rajih, kita nak menguatkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, kerana setiap pendapat tu ada dalil dia, ada nas dia. Kalau kita nak pilih antara satu sama lain, kita kena jawab balik nas ataupun dalil pendapat lawan tadi tu, yang mana dalam hal ni tak ada, ya. Jadi jawapannya wallahu a'lam. Sekarang masalahnya dia ada yang klaim tak ada pembahagian bagi Khawarij. Contohnya tak ada Khawarij Al-Qaidiyah, tak ada Khawarij Al-Tariqah. So macam mana? Maksudnya dia ada pembahagian tu tak? Kita kena faham, ada pembahagian yang disebut secara nas, dan ada pembahagian yang disebut secara ijtihad, ya. Ini kita kena bezakanlah, ya. Kalau yang disebut dalam nas, khususnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, perpecahan umat, bahawa umat Islam akan berpecah kepada 73 kumpulan, 72 masuk neraka dan hanya satu sahaja yang akan terselamat, iaitu mereka yang kekal di dalam jemaah, iaitu mereka yang berpegang kepada manhaj Nabi dan para sahabatnya, ya. Pembahagian ini disebut dalam nas. Adapun pembahagian yang disebut secara ijtihad, ya, contohnya dalam contoh yang diberikan tadi, bahawa Khawarij ni, ya, ada pecahan dia ataupun ada pembahagian dia, atau ada jenisnya. Ada jenis Khawarij yang keluar memberontak secara zahir, dan ada juga jenis Khawarij yang duduk diam-diam berisi. Dia duduk diam je kat dalam rumah, tapi dia duduk mengapikan orang, menggalakkan orang supaya keluar memberontak, melawan orang Islam, melawan pemerintah, menyuruh supaya dijatuhkan pemerintah, atau yang diistilahkan sebagai Khawarij Qaidiyah. Orang Khawarij yang duduk, dia tak keluar pergi demonstrasi. Yang demonstrasi ni semua pemuda-pemuda yang tak ada, minta maaf, tak ada otak aje. Adapun mereka, think tank dia, mereka yang mengatur, yang merancang di belakang, mereka tak akan keluar. Berapa kena keluar? Silat-silat kena sembuh pemedih mata, silat-silat kena air, gas. Lepas tu terkial-kial lari, mula-mula dia orang ni betul lah. Kat depan tu, bila orang Khawarij ni, orang sifat Khawarij dulu kini memang macam ni lah. Bila kat depan tu bukan main berani lagi, hancur kezaliman. Hui, dengan dia punya kayunya, dengan batu dia. Ni depan FRU ni tak takut. Kita kan tengok FRU ke tengok Poling takut kan. Dia orang tak takut, beranilah dia. Pun pergi depan, sama-sama Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah, semua sebut sampai ke depan. Sekali FRU teng, dia bunyikan dulu loceng dia, nak bagi warning so lari, tak nak lari juga. Sekali kena sembuh, terkial lari pula. Jihad apa ni? Dia orang panggil jihad kan.
Cuma tak tahu ke hukum jihad, antara hukum jihad dalam medan perang, tak boleh berpaling menunjukkan punggung. Minta maaf, tak boleh berpaling tunjukkan punggung kamu. Tunjukkan mana senjata kamu, mana kekuatan kamu. Tapi mereka ni semua pakat. Tak pernah nampak lagi lah ada yang boleh bertahan dengan pedih semua. Tak ada bertahan, tak ada. Semua balik pakat, pusing belakang lari. Tapi nak kata ini satu kategori Khawarij. Khawarij yang keluar memberontak. Tapi jangan terkejut bahawa Khawarij yang lebih bahaya bukan yang keluar di jalanan. Bahkan yang boleh kita kata Khawarij yang keluar di jalanan ni jentik je, atau lebih tepat lagi sembuh je dengan pemedih mata, dengan air pedih tu, larilah dia, terkial-kial. Yang lebih bahaya, yang lebih berat adalah mereka yang di barisan belakang. Mereka yang bergerak secara halus, secara tersembunyi. Mereka yang tidak menzahirkan wajah mereka di khalayak. Sebaliknya apa yang ada hanya kadang-kadang buku-buku tulisan mereka sahaja, di mana di situ adanya unsur-unsur hasutan, menghasut masyarakat, merosakkan, meracun pemikiran masyarakat dengan pemikiran-pemikiran pemberontakan untuk nak mengajak kepada kebebasan, keadilan, dan mempengaruhi masyarakat. Kononnya mereka dizalimi, mereka ditindas, hak-hak mereka dirampas dan tidak diberikan, membangkitkan kemarahan masyarakat awam yang tak tahu. Masyarakat awam yang biasa mudah terkesan dengan emosi, dengan perasaan. Hukum hakam belakang kira. Yang aku tahu aku marah, yang aku tahu aku belum jadi jutawan, yang aku tahu aku tak dapat projek. Ini pemikiran mereka yang keluar ke jalanan ni. Dia bukan marah sebab dia tak dapat solat, tak dapat berpuasa, tak dapat keluar zakat, masalah-masalah agama. Aku keluar demonstrasi ni sebab air wudu aku tak diberi. Ada dia kata. Aku memberontak sebab zina berleluasa. Tak ada demonstrasi. Ceklah mana demonstrasi yang dilakukan kerana demonstrasi bangkang kelab-kelab malam. Tak ada. Suara-suara ada, tapi sampai nak keluar demonstrasi tak ada. Ni ceklah mana-mana demonstrasi. Tak ada. Demonstrasi yang dilakukan pure kerana agama, kerana hukum hakam agama. Saya buat demonstrasi sebab perbuatan syirik yang dilakukan di mana? Pulau Besar ke mana? Ada. Sampai hari ni tak ada demonstrasi kerana kesyirikan. Jauh sekali buat demonstrasi sebab benda bidah. Diorang tokek-tokek bidah. Macam mana nak buat demonstrasi bidah? Lawan bidah. Jadi akhirnya demonstrasi kenapa? Tidak lebih daripada dunia. Pulus. Sebab tak dapat jawatan, sebab tak dapat kekuasaan, sebab tak dapat duit, sebab tak dapat projek. Jadi kerajaan kita ni pun pandai juga, bagi dia bring, kurangkan sikit demonstrasi. Sebab itu yang dia nak. Duka ceritanya ini masyarakat Islam pada hari ini, masyarakat material. Dapat duit, senyap. Tak dapat, bising. Tapi itulah dia. Yang bahaya adalah mereka yang di belakang, yang menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka dengan cara buku dan semua. Tapi itulah dia. Bila kita kata pembahagian ini, sering kali orang nak mempertikaikan pembahagian yang kita sebut secara ijtihad. Kita tak nafikan memang tidak ada nas dalam Al-Quran ataupun hadis yang membahagikan Khawarij kepada Qaidiyah dengan Khawarij yang keluar secara zahir. Tak ada. Tapi akhirnya ini ijtihad. Tapi bila kita kata ijtihad, sekiranya kita tak bersetuju, kita merasakan bahawa dia salah, maka kita kata buktikan mana salahnya. Dan kalau kau tak setuju dengan perkataan itu, tak ada masalah, tukarlah.
Khawarij Qaidiyah tukar kepada Khawarij apa? Khawarij duduk. Terpulang. Panggillah Khawarij berdiri, Khawarij duduk. Ada masalah? Tak ada masalah. Khawarij demonstrasi, Khawarij menulis. Bahagikan macam tu, istilah-istilah macam tu. Kita kata tak ada masalah. Kerana kenapa kita sebut macam ni? Kerana sehingga ke hari ni ada yang salah faham, tak faham atau buat-buat tak faham. Mereka mempertikaikan pembahagian tauhid kepada tiga. Dalam tauhid kan kita dibahagikan pada tiga. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Mereka kata apa? Apa ni? Tauhid satu, kamu bahagi tiga. Kamu mengamalkan Trinity macam Kristian. Kita kata Allah mai, apalah awak ni? Susah sangat nak faham. Ini pembahagian ilmu, perincian, supaya kita faham. Tapi kalau kita tak nak bahagi kepada tiga, kita nak bahagi kepada satu saja, kita kata terpulang. Yang penting kau faham perincian itu. Bahkan kalau kau nak tambah lagi, nak tauhid, nak bahagi kepada 4, 5, kita kata silakan, tunjuk sikit. Kita pun nak tengok juga. Tambah ilmu, apa masalahnya? Diperincikan. Tujuan dia apa? Supaya kita faham. Ini tujuan para ulama. Sedangkan kita kata agama ni sebenarnya Al-Quran, hadis. Kalau kita nak pegang macam tu, kita kata tak boleh lah nak bahagikan agama kepada fiqh, tafsir, hadis, usul tafsir, usul fiqh. Ini apa ni? Ini pembahagian bid'ah semua ni. Kita kata alamak, kita kalau macam ni, we have a problem. Awak tak faham permasalahan. Ya. Jadi kena difaham pembahagian itu. Ya. Kalau pembahagian daripada sudut untuk nak sebagai penjelasan, ya, untuk nak perincian supaya lebih kita faham, ini adalah satu yang dituntut. Yang mana kita kata dia bukan syarat. Kalau kita boleh faham tauhid itu, contoh, tanpa dibahagikan kepada tiga, seperti mana orang-orang salaf dahulu, para sahabat, bahkan jangan terkejut, orang kafir, apabila disebut kepada mereka la ilaha illallah, mereka dah faham. Mereka dah faham bahawa la ilaha illallah ni apa syarat dia, apa rukun dia. Sebab itu mereka mati-mati tak nak sebut. Aja'alal alihata ilahan wahida? Adakah kita nak menjadikan Tuhan itu satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini satu benda yang pelik. Siapa kata? Orang-orang kafir Arab jahiliah. Dia orang faham la ilaha illallah tu maknanya apa? Ditinggalkan benda-benda syirik itu semuanya dan diserahkan urusan ibadah itu semua kepada Allah. Mereka faham. Tapi malangnya hari ini, mereka yang mempertikaikan pembahagian tauhid itu kepada tiga, kita kata kalau mereka ni faham tauhid itu dengan betul, tanpa perlu dibahagi kepada tiga, kita kata alhamdulillah, mereka ni faham. Sebut la ilaha illallah je dia dah faham. Tapi kita mendapati bahawa mereka lah orang yang tak faham, paling tak faham. Sebab apa? Mereka mengucap la ilaha illallah, mengingkari pembahagian tauhid kepada tiga, dan akhirnya mereka dalam masa yang sama melakukan perkara-perkara khurafat, perkara syirik. Masih lagi pakai tangkal, masih lagi percaya kepada bomoh, masih lagi mendatangi kubur, bertawassul. Benda syirik dipanggil tawassul. Ini semua akibat apa? Akibat tidak faham kepada tauhid dengan maksud yang sebenar. Ini maksudnya. Ini masalah dia. Ya. InsyaAllah. Di masalah pembahagian ni sebab dia berkaitan dengan satu hadis yang Marwan bin Malik yang kita secara terbuka. Maksudnya kita boleh tentu komentar tu secara terbuka. So bila terbuka secara terbuka tu, adakah kita nak kata kita Khawarij Qaidiyah? Ada apa pun kita kata dalam masalah agama, ya, kita perlu meraihkan perincian-perincian dalam setiap satu permasalahan. Adalah menjadi satu masalah. Kalau kita mengambil satu sudut,
dan kita meninggalkan semua hadis-hadis, nas-nas, dalil-dalil yang lain. Diambil satu peristiwa, peristiwa Marwan bin Hakam ataupun peristiwa yang lain di mana ada pemerintah itu ditegur secara direct, secara terus. Lalu mereka membina hukum yang umum dengan mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa kita boleh ingkar kepada pemerintah secara zahir. Kita kata ini adalah satu salah faham paling tidaknya. Kita kata setiap satu permasalahan tu perlu diambil semua dalil-dalil yang berkaitan. Bagaimana dengan dalil yang cukup jelas? Di mana Nabi SAW bersabda, kata apa? Man arada yang sahli sultan fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, maka janganlah dia menzahirkannya secara terang. Wa innama falyakhudh biyadihi. Sebaliknya hendaklah dia menarik tangan pemerintah tu kalau dia mampu. Fa in qabila min, kalau pemerintah tu menerima teguran dia dengan baik, maka itu yang dikehendaki. Fadzak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Tetapi kalau pemerintah tu tak nak terima, menolak, maka apa yang pasti dia telah menunaikan tanggungjawab nasihat tu. Jadi ini dalil ini cukup jelas tentang tuntutan untuk kita nasihat, kita tegur pemerintah secara sembunyi, secara secara di balik tabir, bukan secara terang-terang. Ada pun dalam peristiwa di mana ada riwayat-riwayat di mana pemerintah itu ditegur secara terang, bagaimana kita memahaminya? Kita kata kita faham dalam konteks itulah. Dalam konteks di mana pemerintah itu melakukan kesilapan there and then, ketika itu juga, maka hikmah menuntut supaya kita tegur ketika itu juga. Kerana kalau kita tunggu, kita khawatir bahawa kesalahan itu telah dilakukan dan telah berlaku dan telah lepas. Baru lepas tu baru nak tegur, kita dah terlepaslah peluang. Maka kita kena faham konteks dan situasi dan keadaan tu. Kalau kita nampak pemerintah tengah solat menyalahi kiblat, kiblat sana, dia solat sana, kita kata, jangan tegur, tak boleh tegur pemerintah secara terang. Kita kata yang apa salah Pak fikir macam tu sekali. Ini kita kata salah faham. Pemerintah itu ditegur secara baik, dia betulkan kiblatnya kerana dia tengah solat. Takkan nak dibiarkan dia solat dengan salah kiblat dengan begitu saja. Kita kata tak apa-apa, tunggu dia habis solat di balik rumah baru kita tegur. Lah, dah habis solat baru nak tegur, buat apa? Solat dah habis dah. Nampak? Ya, ini yang kita kena faham perincian dia, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Ya, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka